Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Arina binti Halim, nombor matrik GB230123. Pendidikan di Malaysia sentiasa menjadi perhatian utama, terutamanya isu-isu yang berkaitan dengan sistem penilaian. Satu isu yang baru-baru ini mencetus kontroversi ialah keputusan untuk tidak mengembalikan peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR yang dahulunya dikenali sebagai ujian penilaian sekolah rendah merupakan program penilaian kognitif yang dijalankan pada akhir sesi persekolahan rendah di Malaysia untuk murid tahun 6. Pada tahun 2019, Menteri Pendidikan Yang Berhormat Dr. Mazli bin Malik mengumumkan hasrat untuk memasukkan UPSR dalam tempoh 5 tahun sambil mengumpulkan pandangan dari pelbagai pihak. Hal ini demikian kerana pemasuhan UPSR pada pertengahan tahun adalah sesuatu yang janggal dan boleh menimbulkan kegelisahan kepada ramai pemegang taruh. Dalam konteks ini, persediaan yang rapi dan pembentukan ekosistem yang baharu perlu ada bagi memastikan peralihan dan kestabilan yang lancar dalam sistem pendidikan. Oleh itu, langkah yang bijak perlu diambil demi memastikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Susulan perbincangan pada April 2021, Menteri Pendidikan Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi bin Majidin mengesahkan pemasuhan sepenuhnya UPSR bermula sesi 2021. Sistem ini kemudiannya digantikan dengan pentaksiran bilik darjah PBD secara menyeluruh. Keputusan untuk tidak mengembalikan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR di Malaysia yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan Yang Berhormat Fadlina binti Siddiq menunjukkan perubahan paradigma dalam pendidikan. Walaupun keputusan ini memberi impak yang positif dalam pendidikan yang mana ia memberi peluang kepada pembinaan karakter pelajar, tetapi ia juga memberi impak besar terhadap pelajar, guru dan ibu bapa yang terlibat. Salah satu alasan utama mengapa UPSR dimasukkan adalah kerana sistem ini hanya fokus kepada akademik semata-mata tanpa melihat kepada jasmani, emosi, rohani dan sosial pelajar. Selain itu, dapat dilihat bahawa tidak mencerminkan kebolehan sebenar pelajar kerana ia hanya menguji pengetahuan fakta dan tidak mengukur kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Pemasuhan UPSR bukan bermakna pelajar tidak perlu belajar atau menghadapi penilaian. Sebaliknya, pelajar akan dinilai secara holistik dan berterusan melalui penilaian sekolah, penilaian pusat dan penilaian alternatif. Melalui penilaian ini, ia akan memberikan maklum balas yang lebih telus, adil, objektif dan menyeluruh kepada pelajar, guru dan pihak berkepentingan lain. Oleh hal demikian, pengenalan kepada pentaksiran bilik darjah PBD disifatkan sebagai pendekatan terbaik dalam membantu perkembangan pelajar secara holistik. Dapat dilihat selepas pemasuhan UPSR, terdapat beberapa kelebihan yang merangsang perkembangan pendidikan. Antara aspek yang menonjol termasuk penilaian holistik terhadap pelajar, penekanan kepada pemahaman konsep dan pelibatan yang lebih aktif dari segi pembelajaran berpusatkan pelajar. Dalam erti kata lain, pentaksiran bilik darjah PBD membolehkan penilaian holistik terhadap pelajar dengan merangkumi elemen-elemen seperti tugasan, projek dan ujian berkala. Manakala penekanan terhadap pemahaman konsep membuka peluang kepada pelajar untuk memahami topik secara mendalam dan mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis. Sistem pentaksiran bilik darjah PBD ini juga menggalakkan pembelajaran berpusatkan pelajar di mana mereka terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang merangsang pemikiran kreatif, penyelesaian masalah dan kerjasama. Jelaslah bahawa pentaksiran bilik darjah PBD merupakan alternatif yang mana ia menunjukkan tekad kerajaan untuk tidak hanya menilai kemampuan akademik pelajar tetapi juga aspek-aspek lain yang memainkan peranan penting dalam perkembangan mereka termasuk pembangunan sosial, emosi dan kreativiti. Kesimpulannya, pentaksiran bilik darjah PBD menjadi instrumen yang relevan dalam menggambarkan keseluruhan kemajuan dan potensi pelajar yang mana ia memberi gambaran yang lebih tepat tentang perkembangan mereka dalam konteks pembelajaran dan pertumbuhan peribadi.
Jelaslah bahawa dasar ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk mewujudkan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan menyeluruh, yang mana ia bertujuan untuk membentuk individu yang menyeluruh dan bersedia untuk menghadapi masa depan dengan lebih baik. Persoalannya, apakah keperluan sebenar untuk mengadakan peperiksaan taruhan tinggi ini? Sedangkan jika pemantauan dan perkembangan pembelajaran yang lebih efektif, pentaksiran bilik darjah PBD memberikan lebih banyak manfaat. Renung-renungkanlah. Sekian, terima kasih.